pada sambungan, tengok dekat slide. Apa slide terbual ni? Muka surat. Muka surat. Ini bukan Al-Mawa'id. Allah. Sekejap. Abang ni pergi petani kan? Ya, pergi Ustaz. Okey, sambungan. Ya Ustaz, pasal pertama setelah ia mendapat petunjuk. Muka 9. Ya. Okey. Ni lah. Nampak slide tak? Tak keluar Ustaz. Turun lagi. Okey, tu. Tengok slide. Dah nampak kan? Nampak Ustaz? Setelah ia mendapat petunjuk, ni nama dia Hidayah. Ni nama dia Hidayah. Hidayah ni petunjuk daripada Allah. Ini ilham mengerjakan kebaikan ni. Inilah nama dia Taufik. Ni dua. Hidayah ni nak kena tengok ada satu benda yang saya selalu cakap. Hidayah ni benda yang sangat berharga. Hidayah ni benda yang sangat berharga. Kena faham dia benda yang sangat berharga. Benda yang paling berharga. Benda yang paling berharga. Ingat ulama ada pesan ke kita. Kata Ibnu Atha'illah, ingat pesanan ulama, 3 sebab hidayah boleh tercabut pada diri manusia. Kata Ibnu Atha'illah, nama ulama. Dia kata 3 sebab hidayah boleh tercabut pada diri manusia. Satu, tidak syukur. Dapat hidayah. 2, tidak bimbang. Hidayah ditarik semula. 3, menzalimi makhluk. 3 perkara. Kalau ada, Ibnu Athaillah kata, kalau ada buat mana-mana daripada 3 perkara ni, itulah yang membuatkan hidayah seseorang itu gugur daripada diri dia. Hidayah tu nak kena kenal. Dan aku tengok apa ulama sebut tentang perkara ni. Ini Ibnu Atha'illah. Ini Ibnu Atha'illah. Surat saya tak clear bunyi kipas Dia tenggelam timbul Ustaz. Tenggelam timbul tu internet. Okey tak? Sekarang okey tak suara? Ustaz memang betul pasal kipas tu Ustaz. Tak, sekarang ni okey tak? Okey.
Tadi bunyi macam elok. Ni benda yang paling berharga. Taufik ni apa? Guru-guru cakap dia definisi dengan mudah. Apa Taufik? Apa Taufik? Petunjuk. Petunjuk. Hidayah ni petunjuk. Hidayah ni petunjuk. Taufik ni apa dia? Kekuatan melakukan, Kekuatan. kekuatan untuk meninggalkan Kekuatan melakukan ketaatan. kejahatan dan meninggalkan kejahatan. Meninggalkan maksiat. Dosa. Ini nama Taufik. Ini nama Taufik. Dia beri dia satu kekuatan, dia beri dia satu rasa. Dia beri dia satu perasaan. Untuk apa? Untuk dia ni boleh buat taat. Ketahuilah tu. Setelah ia mendapat petunjuk daripada Allah, itu hidayah tu. Tunjuk tu nama hidayah. Dalam hatinya ni. Ini dua-dua ni, hidayah ni, Taufik ni, sama dengan ni, ini, dia ada tempat letak. Ni. Di manakah tempatnya? Tempatnya adalah dalam hati. Tempat letak, tempatnya adalah dalam hati. Okay. Seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Dia ada satu hadis. Tulis sini hadis. Sesungguhnya Tuhan memiliki curahan rahmat dalam setiap waktunya bagi kalian. Kerana itu nantikanlah lalu datangnya curahan rahmat itu bagi kalian. Jadi Allah ni dia ada mencurah rahmat kepada hamba dia. Curahan rahmat itu yang dalam kitab ni dia sebut. Curahan rahmat itu, ni perkataan ni. Ni curahan rahmat ini. Inilah yang dipanggil sebagai ilham. Ini dikatakan ilham ni. Ilham. Ilham. Ilham apa? Ilham untuk ketaatan. Semua dapat. Ni. Barang siapa yang hatinya telah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikut jalan petunjuk, hendaklah ia menilainya sebagai kurniaan yang terbesar. Ni yang ulama ni kata, sepertinya
Artinya, barang siapa yang hati terbuka untuk ikut jalan petunjuk, mestilah ia merasakan ini kurnia Allah yang terbesar. Ni. Maknanya dia boleh rasa yang dia memiliki hidayah. Ni. Merasakan dia memiliki hidayah. Dalam satu perkataan yang mudah, apakah tanda seseorang itu memiliki hidayah? Dia ada satu ayat yang mudah. Syukur. Apa tanda seorang itu dimiliki hidayah? Hati cinta apa? Nasyid ada cakap, hidayahmu dapat dirasai ketika hati Kebaikan. Kebaikan. Cinta kebaikan. Kebencianmu dapat dirasai ketika hati rindu. Hari apa? Kejahatan. Allah, ya Allah, keluhan seorang insan. Allah, ya Allah, yang berdosa padamu, ya Allah. Itu dikatakan hidayah lah. Ya? Kat luar hujan tak? Kat luar hujan. Hujan kenapa? Tak ada lah. Oi, macam Peli je kat luar hujan. Tentang aku nyanyi kat luar hujan Okey. Dia memiliki hidayah. Kerja dia rasakan syukur, merasakan kurnia Allah yang terbesar. Tanda hati cinta kebaikan. Maknanya satu benda yang nak cakap, ulama cakap apa? Ni. Perkataan ni. Dia letak dengan satu perkataan. Kurnia Allah yang besar. Nama dia apa? Nama dia hidayah. Maka dia kata nilai yang sangat tinggi. Apa lagi fakta yang dia kena tahu tentang hidayah ni? Nilai yang sangat tinggi. Tak semua dapat lah. Harus dia syukuri dengan benar-benar.
Ni. Apa dia kena buat ni? Bila dia rasa dia adalah hidayah. Tanda dia suka benda kebaikan. Belajar agama, oi cukup seronok lah. Zikir-zikir ni cukup seronok. Sembahyang jemaah cukup seronok. Pergi masjid rasa seronok nak pergi. Itu tanda dia adalah hidayah. Nak menderma dia suka. Tengok orang buat baik dia suka. Tengok budak-budak pakai serban ke pada zahir lah. Hati seronok. Tengok perempuan boleh pakai nikab ke, pakai tudung labu ke, tutup aurat ke. Dia rasa seronok je. Seronok. Hati dia rasa terhibur lah. Seronok. Tengok budak-budak kat tadika baca Asmaul Husna lancar kan baca. Dia tengok dia rasa seronok. Tengok budak nasyid rasa seronok. Tapi kalau tengok budak ni nakal-nakal dia rasa tak suka. Dia rasa kesian dia. Sedih hati dia. Itu tanda dalam hidayah. Maka wajib ia mensyukuri akan hidayah ini. Guru ni kata, ulama ni kata, Imam Al-Haddad ni kata, rasa nak belajar, rasa nak jadi murid, rasa nak berubah, itu adalah Allah yang tanamkan dalam hati dia. Itu satu dia tahu dia kata. Dan bila dia rasa begitu, dia rasa nak belajar, hendaklah dia rasa inilah kurnia yang besar Allah bagi pada dia. Tak tahu kenapa Allah bagi, tak tahu. Mungkin sebab dia sabar dengan ujian, mungkin juga. Mungkin hadiah pada Allah atas dia buat baik dengan bapak dia. Mungkin juga. Mungkin Allah beri dia. Kenapa? Sebab Allah sayang dia. Dia himat pada suami dia. Mungkin juga. Mungkin dia suka bersedekah. Mungkin juga. Akhirnya Allah bagi dia kurnia besar. Apa kurnia besar? Hidayah. Itu yang kita kena faham. Kalau kita rasa begitu, hati rindu kebaikan, hati tak suka benda-benda tak baik ni tak suka lah. Dengar orang umpat rasa Allah, tak suka. Sorok betul lah. Itulah dia mendapat kurnia yang besar. Tak ada kurnia yang lebih besar daripada hidayah. Bukan makan, bukan minum, bukan rumah besar, bukan rezeki duit, bukan. Bukan anak pandai, bukan. Apabila dia dapat hidayah, wajiblah ia bersyukur dengan hidayah ini dengan bukan syukur sedikit, benar-benar. Ni. Perkataan ni. Apa tanda syukur? Apa makna syukur? Makna dulu. Main puji. Syukur. Main puji. Maknanya pada istilah apa makna syukur? Menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah redai. Maknanya guna nikmat boleh belajar ni untuk jadi baik. Untuk jadi baik. Abang Razak ada ke dalam ni? Tak ada? Sekejap Ustaz. Kak Rahimah. Abang Razak ada? Dia keluar. Tak apalah, tak ada apa. Ada, sekejap. Ya Ustaz. Abang Razak. Ya Ustaz. Nanti dia bagi baru nak tarikh. Nanti cakap tadi. Tarikh. Tadi dia cakap tadi nak buat tu. 28 Ustaz. Miat. Mias. Mias. Oh belum Ustaz. Tarikh nanti saya bagi Ustaz. Abang bagi ke saya bagi? Abang bagi ke saya bagi? Saya bagi. Okey, abang bagi. Sebab- Weekend ke weekend? Hujung minggu ke dia kerja? Sekarang tengah sibuk Ustaz diorang. Okey, tak apa. Nanti bagi. Okey. Nanti abang bagilah. Nanti saya hubungi Ustaz balik lah. Alright. No problem. Bila boleh. Okey Ustaz. Okey, saya ada tarik dalam kepala ni. Kalau abang Azhar ada tarik, tak apalah pergi tarik lah. Okey. Nilai yang sangat tinggi pada jalan yang Allah redai. Lepas tu maknanya kena puji Allah lah.
Kena kata syukurlah ya Allah, syukurlah ya Allah. Kau tanam ke hati aku ni satu hidayah. Untuk aku sedar dan untuk aku berusaha untuk berubah. Mesti ada rasa Allah beri. Aku dapat ni Allah beri. Apa Allah beri? Hidayah. Apa tanda hidayah? Aku suka benda kebaikan. Tu cukuplah jalan tu. Cukup. Dia kata apa? Kenapa kau boleh syukur? Kerana banyak dari kaum muslimin, orang Islam yang telah mencapai usia 80 tahun atau lebih tapi belum pernah mendapat jalan petunjuk menuju pada Allah. Ni ulama ni punya pengalaman dia, tengok. Orang 80 lebih tak dapat lagi, macam mana nak dekat diri pada Allah. Kita ni kalau dapat ni, kita kena syukurlah banyak-banyak. Tu kena syukur. Kena syukur. Wajib dia mensyukuri. Dia ada nilai yang sangat tinggi, ulama ni kata. Okey. Ni. Ikatkan pada dirimu. Ikatkan pada dirimu dengan tali syukur. Nikmat Allah ni ikatkan pada dirimu dengan tali syukur. Ini adalah perkataan, ini adalah perkataan daripada Ibnu Athaillah. Ni. Ini perkataan hikmah dari Ibnu Athaillah. Ini satu benda nama hidayah. Dia kata orang 80 lebih, orang usia 80 lebih pun ramai yang tak dapat lagi hidayah. Betul. Jadi kita ni dapat hidayah ni walaupun kadang-kadang dapat pada hujung usia. Benda yang pertama kena tahu, dia adalah nikmat yang kurnia yang paling besar. Betul. Benda yang kedua kena tahu, mestilah engkau syukur. Dua. Benda ketiga, engkau kena tahu, dia adalah nilai yang sangat tinggi. Harga hidayah ni benda yang sangat tinggi. Okey. Siapa yang kalangan ni? Okey, tanya. Yang macam mana yang kita katakan bersyukur tu? Kita dapat Syukur satu lapas lah. kita nak nyatakan. Satu lapas. Lapas syukur ni ain puji. Puji ni Alhamdulillah. Kena cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu kena rasa di hati. Rasa di hati. Baik engkau ya Allah, engkau beri aku hidayah. Kau beri aku petunjuk. Dan Ustaz, Inilah kalau yang paling besar. kita nampak pada perbuatan kita yang kita kata bersyukur tu. Pada perbuatan syukur tu, gunakan nikmat Allah. Nikmat dapat ilmu ni, gunakan untuk berubah. Untuk tambah amal. Macam kita ni, kita kata kita syukur dapat hidayah apa? Hidayatul ilmu. Hidayatul ilmi. Maksudnya kita dapat hidayah untuk ilmu. Kita dapat hidayah, kita suka berkebaikan. Kalau orang buat kebaikan, kita seronok. Orang masuk belajar, kita happy. Kita nampak orang ramai orang belajar, best lah sekali ramai orang belajar, seronok. Padahal ramai tu tak kena benda kita, bukan keluarga kita pun. Tapi kita seronok. Tengok orang dah berubah, kalau kita dah berubah, kita seronok berkebaikan. Maksudnya kita dah hidayah Allah. Jadi syukurlah. Syukur apa? Apa saja ilmu yang dapat, apa saja nikmat yang dapat, apa saja bentuk kesalahan yang dapat, jaga. Jaga dia dengan cara apa? Dengan cara syukur. Jaga dia jangan hilang. Jaga dia yang pergi. Ramai orang belajar kadang-kadang dia hilang dah. Tak tahu, tak belajar dah. Ramai yang kita nampak lah kadang itu. Kenapa? Dia kena ujian dunia, dia kena gitu, dia kena gini. Bahkan dia sibuk sangat, tak boleh belajar. Kita ni masih boleh belajar. Masih boleh melawan, masih belajar lagi. Allah yang tetapkan kita belajar. Syukur, ambil ilmu tu, dapat, amalkan. Bimbang kalau tak amal nanti, kena tendang daripada kelas. Siapa tendang?
Allah tendang. Tiba sibuk je. Tiba datang je benda lain tu. Zoom. Sampai tak boleh masuk kelas. Tak boleh. Lama hilang. Itu maknanya Allah keluarkan. Hakikatnya Allah yang keluarkan. Kita katalah macam-macam. Tapi hakikatnya Allah keluarkan. Mungkin ada ilmu yang tidak amal. Mungkin ada ilmu yang didapat tidak ikhlas. Dia ada niat tertentu. Dia ada maksud tertentu untuk belajar agama. Dan maksud ini salah. Jadi Allah nak keluarkan daripada hidayah ni, antaranya Allah hidayah ilmu Allah keluarkan. Allah biarkan dia beramal. Takut nanti amal salah. Tu nak kena sujud syukur, banyak-banyak syukur. Terima kasih dengan Allah. Engkau beri aku petunjuk. Petunjuk. Dengan apa? Engkau pandu amal aku dengan ilmu. Tu nak kena faham betul-betul. Jadi jangan lupa banyak-banyak bila semayang, baca Alhamdulillah tu rasa syukur. Puji dia. Kau bagi aku ilmu, kau beri aku sihat, kau beri aku sedar, kau beri aku faham, kau beri aku amal, kau beri aku zikir, kau beri aku baca Quran, kau beri aku bangun malam, kau beri aku datang masjid, kau beri aku belajar. Punya besar tu sebut. Kau beri aku anak, sebutlah nikmat lain tak apa. Tu yang seronoknya bila faham. Seronok bila faham. Kerana itu. Okay. New slide. Bagi seseorang yang telah mendapat jalan petunjuk dari Allah, maka hendaklah ia berusaha menjaga sebaiknya. Dalam kitab ni. Setelah mendapat hidayah, apa next step yang dia kena buat? Apa tindakan yang dia kena buat? Menjaga hidayah sebaiknya. Menjaga hidayah sebaiknya. Jaga hidayah sebaiknya. Macam manakah cara menjaga hidayah sebaiknya? Itu dia bagi panduan tu. Memperbanyakkan zikir. Ni nak kena faham. Ulama ni dia dah ada pengalaman tau. Dia tengok anak murid dia, dia ada pengalaman. Saya kalau tengok orang, kadang-kadang kita harap dia belajar dengan orang lain lah, tak apa. Kalau saya tengok orang, dia tak kekal kan. Bila jumpa physically, kadang-kadang kita nampak dia pun tak menyalin kadang. Dia tak ada kesungguhan. Lepas tu kadang dia tak kekal kadang, kita perlu belajar orang lain tak apalah. Kalau tak belajar orang lain dia yang sedih. Kaedah. Bagaimanakah menjaga hidayah? Ulama sini dia sebut. Ni. Satu, dia sebut memperbanyakkan zikir. Lepas tu kena banyak zikir. Jalan, cari masa, cari tempat. Banyakkan zikir. Kena banyakkan zikir. Lepas asar ke, lepas duha ke apa, duduk. Tarik tasbih. Tarik. Malam-malam tarik. Habiskan la ilaha illallah 1000. Cubalah contoh 1000. Baca sampai 1000. Baca. Pukul. Okey, settle. Banyak. Tak boleh sikit tak boleh. Dia kata memperbanyakkan zikir. Itu kaedah dia. Berfikir. Satu, banyak zikir. Dua, banyak fikir. Memperbanyakkan fikir. Fikir apa ni? Nak fikir apa? Keselamatan di akhirat.
fikir tentang akhirat. Lagi fikir apa? Muhasabah diri. Fikir apa? Fikir nikmat Allah untuk disyukuri. Ini antara fikir yang kena buat. Fikir ni. Fikir ada jadi orang syukur tak? Ada tak jadi orang yang bersyukur? Fikir nikmat Allah untuk disyukuri. Muhasabah tentang amal kita, diri kita, tentang amal kita, apa ketaksiran ni maknanya kecuaian. Apa kecuaian kita, bagaimana cara untuk kita baiki. Sentiasa fikir akan keberadaan Allah. Ini Allah yang bagi nikmat. Allah yang bagi kita sihat. Allah yang bagi, itu namanya keberadaan Allah. Di sepanjang kehidupan. Itu nak kena fikir. Ini yang guru kata nak kena fikir. Apa lagi dia kata cara kau nak jaga hidayah ni? Duduk bersama orang soleh. Pergi majlis orang soleh. Duduk ni maknanya duduk dalam majlis dia. Duduk orang soleh. Apanya kita nak pergi petani, nak pergi mana ni? Kita pergi suka. Duduk dengan dia buat apa? Apa yang dipahamkan duduk orang soleh ni? Minta nasihat. Apa? Minta nasihat. Kau dengar apa? Minta nasihat. Duduk majlis ilmu. Tak Duduk dalam amalan. majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Memohon dan menerima nasihat. Ini memang dikata dalam kitab ni petang ni. Memohon dan menerima nasihat. Ni. Memohon dan menerima nasihat. Ni. Ni. Apa lagi dia kata dalam kitab nak jaga hidayah ni? Jangan pula ni. Jangan mendekati atau duduk bersama. Dekat pun jangan. Dengan orang yang hatinya tertutup. Oleh hidayah Allah. Jangan dekat dengan orang yang kita rasa dia ni bukan dalam hidayah Allah. Dia tak suka kebaikan. Tanda dia suka kebaikan. Dia tak suka kebaikan. Jangan dekat dengan dia. Jangan kawan dengan dia. Jangan dengar nasihat dia yang duduk majlis dia. Lagi, jangan dekati, jangan duduk dengan orang yang menerima bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Itu dia kata itu. Hendaklah ia sentiasa kembali kepada Allah.
apa lagi yang ulama tu buat untuk menjaga hidayah? Kembali kepada Allah. Apa-apa rujuk dengan Allah. Apa-apa doa dengan Allah. Apa-apa minta dengan Allah. Kembali kepada Allah. Dan mengharap rahmatnya. Lepas tu kalau kita doa, kita kena kata birahmatika ya, birahmatika. Kata itu. Senantiasa harap rahmat Allah. Biasa harap rahmat dia. Rahmat ni yang selalu kita sebut. Apa rahmat ni, Wah? Ustaz, Apa rahmat? Apa perkataan dia? Rahmat Allah. Rahmat ni apa? redha Allah Ustaz. Kan? Rahmat ni apa? Belas kasihan. Kasihan. Belas kesian. Haraplah Allah ni beri kita ni belas kesian. Tengok sini perkataan dia ni. Tengok perkataan dia ni. Ini harap. Ini harap. Harap ni sifat apa? Hambaan. Hamba. Perhambaan. Harap ni sifat hamba. Sifat hamba. Jadi apa yang hamba kena harap, dia sentiasa. Kadang-kadang sentiasa. Bukan hanya susah harap Allah, tak. Sentiasa. Harapkan belas kesian dia. Mohon dia beri kita belas kesian. Dia mohon kita belas kesian. Lagi apa? Siapa nak tanya tu? Ustaz, ada yang ejaan dia salah Ustaz. Fikir tentang akhirat, muhasabah diri, lepas tu yang bahagian bawah tu keberadaan Allah di samping ke ataupun di sempang kehidupan. Ini slide tadi Yang tadi slide tadi tu Ustaz. Di samping. Ini slide yang pertama ni. Slide tadi sepanjang. Sepanjang kehidupan. Cepat kali. Jangan cari. Nak mana ni? Slide yang tak terbaru. Pecahan kaedah tadi tu. Inilah tanda hati wajib syukuri daya, syukur dan puji gunakan lima Allah berjalan yang Allah Azzi. Ikatkan pada diri dengan tali syukur, nilai tinggi, nilai besar, perkataan hikmah, nilai besar. Okey, kat mana ni? Biasa harap rahmat Allah, banyakkan fikir tak heran besar berdiri. Allah syukuri senantiasa Fikir akan keberadaan Allah di samping. fikir akan keberadaan Allah di samping. Di sepanjang kehidupan. Di sepanjang. Okey, kehidupan. Okey. Aku betulkan. Tak apa. Terima kasih. Okey. Menyegerakan perbuatan kebaikan. Ini kaedah ni. Ini kaedah. Apa kaedah lagi untuk memastikan hidayah ini berada dalam keadaan yang kekal pada kita? Bersegera dalam kebaikan. Ni bersegera dalam kebaikan. Bersegera dalam kebaikan. Yang tangguh. Setiap kali ia mendapat kesempatan. Setiap kali ia mendapat kesempatan.
Jangan buang masa. Buat. Ada lapang, buat. Ada lapang, buat. Bersegera dalam segala kebaikan. Setiap kali yang mendapat kesempatan untuk melakukannya. Ini apa ni? Ini kaedah untuk mengekali hidayah. Ini kaedah untuk menjaga hidayah. Ni, kali ni. Dan jangan menunda dengan alasan apapun. Kerana perbuatan itu termasuk bisikan syaitan. Ni. Bersegera ni. Maka kata Imam Al-Haddad dalam kitab ni, jangan engkau menunda. Jangan engkau menunda pada kebaikan ni. Jangan tunda. Pada kebaikan kerana itu adalah bisikan syaitan. Jaga. Jaga bisikan syaitan. Okey. Next slide. Kata Ibnu Arabi. Ni. Apakah kata Ibnu Arabi? Rabi. Abu Rabi'. Bukan Rabi. Abu Rabi'. Radiyallahu anhu. Tempuhlah. Siru ilallaha urja. Maka sirawala tantaziru as-sahhata fa in intidha as-sahhati batalah. Tempuhlah jalan menuju Allah. Ni disebut ni, ulama' ni kata. Apa dia kata? Tempuhlah jalan menuju Allah secepatnya. Jangan menunda sesaat pun. Kerana menundanya sesaat termasuk suatu yang merugikan. Kata dia. Ada juga hadis. Ada hadis juga ni. Nanti kita tengok hadis. Apa hadis kata? Ada tulis tu. Sekejap saya ambil hadis ni. Apa ada hadis tu? Jangan apa buat baik, jangan tunggu pagi, jangan tunggu waktu petang. Tu ada hadis tu. Ini Bukhari je. Ya
Ni contoh ni. Contoh sedekah. Okey, kita masuk kat sini. Salin ni. Ambil petani. Dan janganlah kamu nunda. Dia tu. Ini hadis. Salin ni. Dulu. Lain dulu. Dari Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Rasulullah kata? Hiduplah engkau ni. Hiduplah engkau seakan-akan orang asing atau musafir, pengembara. Kemudian Rasulullah sambung lagi, jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai petang. Jangan tunggu sampai petang hari. Dan jika engkau berada di petang hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Apa Rasulullah kata? Menafaatkanlah waktumu. Menafaatkan waktu sihatmu sebelum datang sakitmu. Menafaatkan waktu hidupmu sebelum datang matimu. Okay. Ini hadis riwayat Imam Bukhari.
Rasulullah sebut perkataan ni. Maknanya kau nak buat baik ni, jangan tunggu. Ni. Jangan tunggu. Perkataan ni dia kena bacakan. Ustaz ada type error Ustaz. Sesaat tu yang di atas. Jadi sesat. Atas sekali. Sesaat yang kedua. Okey. Jangan tangguh. Jangan menunda. Kerana dia termasuk sesuatu yang merugikan last sekali. Berkata Imam Athaillah dalam kitab Hikam. Habiskan nasihat itu. Ni. Cuma kata jangan tunggu. Nak baca Quran cepat baca Quran, jangan tunggu. Jangan tunggu bulan Ramadan, jangan tunggu. Nak belajar agama, jangan tunggu pencen. Nak buat kebaikan, nak derma, jangan tunggu hari Jumaat. Ni hari Jumaat pun nak derma, hari lain nak derma. Jangan tunggu. Apa tinggal nak buat cepat. Kenapa? Waktu tu Allah bagi ilham untuk buat. Nak baca zikir. Malam ni lepas Isyak, tengok dah tak ada apa, baca zikir. Jangan tunggu lah. Tunggulah pukul 11, jangan. Tak boleh tunggu. Memang tak buat nanti. Terus buat, terus bangun. Ambil wuduk, betul. Cepat bangun, cepat. Jangan tunggu. Sebab apa? Kita tak tahu sama ada akan datang tu kita lihat. Malam ni boleh buat. Okey. Alam besok nak sambung begitu. Jangan tunggu besok kata besok nak buat. Takut besok sakit. Besok tak tahu kesihatan kita macam mana. Pertama kita dah berumur ni. Kita sakit tiba-tiba. Tak nampak lagi apa kerana. Kita macam dulu bersihat hari-hari. Tak ada. Kadang-kadang ada sakit. Ada masa sihat. Masa sihat ni buat banyak-banyak. Masa sihat ni kalau sangat banyak. Allah banyak. Benda wajib lebih utamakan. Okey. Berkata Imam Athaillah dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah. Jika engkau menunda suatu perbuatan baik. Tengok, dia ambil perkataan lagi. Inilah buat yang kita tengok ni. Tunda yang baik ketika engkau mendapat kesempatan untuk mengerjakannya. Kata apa? Maka engkau termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu. Hanya pertanda. Jadi kesimpulannya gini. Kesimpulannya orang yang menunda amal sedangkan ia berkesempatan. Ni. Dia termasuk dua golongan. Kita sebut sini. Inilah golongan orang yang rugi. Nombor dua golongan apa? Ini satu. Ini nombor dua. Inilah golongan orang yang
ikut hawa nafsu. Ni dua golongan ni. Okey. Alhamdulillah. Apakah kesimpulan pasal pertama? Apa kesimpulan dia? Memahami hidayah itu kurnia Allah yang terbesar lagi memelihara akan hidayah Allah. Lagi bersegera dalam ketaatan. Ini belum lagi ni, ada lagi satu. Bersyukur dengan sebenar-benar syukur. Bersegera dalam ketaatan agar tidak menjadi orang yang rugi dan mengikut akan hawa nafsu. Ni kesimpulan. Seperti kaedah yang dinyatakan okey, dah. Wah. Tanda Ustaz, ya Ustaz. Tanda sambung. InsyaAllah. Saya sambung kat sini. Muka surat 13 pasal kedua. InsyaAllah Ustaz. Itu sini pasal, bukan pasal. InsyaAllah. Okey, dah. Nanti jemput. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rahmat. Ya Allah, berilah kami redha. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk taat. Ya Allah, berilah kami pahala. Ya Allah, berilah kami syurga. Ya Allah, berilah kami hidayah. Ya Allah, berilah kami taufik. Ya Allah, kepada kami. Ya Allah, kepada keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang mendapat husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami orang mendapat syurga-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Kau redha pada kematian kami. Ya Allah, ampunkanlah kami. Ya Allah, Engkau adalah sebagai pengampun. Tolonglah kami. Ya Allah, kerana Engkau adalah sebagai penolong. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat taat yang Kau berikan. Kami bersyukur atas taufik dan hidayah yang Kau berikan. Ya Allah, moga-moga kami kekal. Ya Allah, mati kami dalam hidayah. Ya Allah,
Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, keluarga kami, terutama kedua bapa kami yang banyak berjasa pada kami, Ya Allah. Redalah pada kami, Ya Allah. Kuatkanlah kami untuk berada dalam ibadah, Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf semua. Wabillahi a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.